mengingat nama, ibadat mengingat nama. Mengingati nama. Mengingat nama. Ya. Jadi panjang cerita ni. Ya. Cuma ini pertama kali yang saya berjumpa. Mungkin yang saya pernah rasa juga Ya. sesuatu ilmu tu sepatutnya ada yang perlu diterang-terangkan lagi. Ya. Ilmu tu diilmukan lagi. Ya. Ataupun ilmu tu langsung bila disebut terus mendapat dia punya Matlamat. Matlamat. hidayah. Matlamat. Ya. Contoh je ilmu ni tak perlu di contohnya Bani cakap Ya. kalau mengingat Allah itu Ya. ketika kita tidak mengingat sesuatu selain Allah. Mengingat Allah itu ketika kita sudah tak lagi mengingati selain Allah yang bukan Allah. Bila ketika kita sudah tak lagi mengingati selain Allah yang bukan Allah, itulah kita mengingat Allah. Syariatnya sembahyang itu, solat itu mengingat Allah. Solat itu mengingat Allah. Dengan solat kita itu mengingat Allah. Jadi bukan kita solat mengingat Allah. Solat itulah mengingat Allah. Diri solat itulah, ruh solat itulah mengingati Allah. Itu di syariat. Kalau makrifat, ketika kita sudah tak lagi mengingati selain Allah, ketika kita sudah pun tak lagi tak mengingati yang bukan Allah, bila kita sudah tak mengingat sesuatu, itulah kita mengingati sesuatu. Bila kita masih mengingat sesuatu, itu kita tak mengingat sesuatu. Allah bukan sesuatu. Kalau kita derek, kita terus mengingat Allah, kalau di bab makrifat, tak boleh. Sebab tak mampu nak mengingat kerana Tak, itu bukan tak sesuatu. boleh, tak boleh. Dia bukan sesuatu, bukan benda, bukan makhluk. Jadi kalau kita ingat, tak sampailah ke mana kita nak ingat Allah. Allah kan bukan sesuatu, bukan makhluk, bukan yang boleh diumpamakan. Tak ada umpamanya, tiada setaranya, tiada yang menyerupainya, tiada yang sama, tak sama, seakan-akan pun tidak, dihayal-hayalkan pun tidak, tak boleh dicapai dengan ilmu, tak boleh dicapai dengan apapun. Apapun tak boleh diumpamakan. Tak boleh diumpamakan dengan sesuatu apapun kerana dia bukan sesuatu. Yang boleh diapa-apakan, yang boleh diingat-ingat, yang boleh disembah, yang boleh dipanggil-panggil, yang boleh diperkata-katakan, yang boleh disebut-sebutkan itu sesuatu. Bukan sesuatu. Jadi nak mengingat yang bukan sesuatu itu, jangan ingat sesuatu. Bila ketika kita tak mengingat sesuatu, itulah kita mengingati yang bukan sesuatu. Kalau masih mengingat sesuatu,
itu kita bukan mengingat yang bukan sesuatu. Kalau kita mengingati Allah, jangan ingat selain Allah. Itulah mengingat Allah. Tak akan boleh kita dikatakan ingat Allah apabila kita masih mengingat selain Allah. Ini syirik. Syirik hafi. Kalau di bab syariat, kalau di hukum syariat, kaedah syariat, mengingat Allah itu baik. Mengingati Allah itu wajib. Ini di bab syariat. Hukum syariat. Kaedah syariat. Cara syariat. Bagaimana orang mengingati Allah? Subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allah Allah Allah. Itu kan memanggil, menyebut, mengucapkan. Yang boleh diucapkan itu, yang boleh disebut itu benda tak? Yang boleh diperkatakan, yang boleh disebut, apa barangnya tu? Wujudnya bagaimana? Makhluk. Ada, itu makhluk. Sesuatu itu. Kalau kita sebut, dia mesti sesuatu. Yang boleh disebut, mesti sesuatu. Apa-apa yang boleh disebut, yang boleh diperkatakan, itu sesuatu. Kalau yang bukan sesuatu, macam mana nak menyebutkannya? Bukan sesuatu. Apanya yang nak disebut? Bukan sesuatu. Rupa tak ada, wujud tak ada, nama tak ada, af'al tak ada, sifat tak ada, zat tak ada, bunyi tak ada. Nak diingat macam mana? Inilah bab makrifat ini banyak yang terkeliru, banyak yang tersalah. Ingat mengingat ni bukan bab makrifat. Orang yang sudah makrifat sudah lagi tak mengingati yang bukan Allah. Dia tak mengingat selain Allah. Dia tak menyembah selain Allah. Dia tak merasa selain Allah. Dia tak berfikir selain Allah. Dia tak melihat selain Allah. Dia tak mendengar selain Allah. Inilah yang dikatakan makrifat kepada Allah. Apabila dia masih menyebut Allah, masih mengingat Allah, masih memikirkan Allah, ini baru mencari, baru berjalan, belum jumpa lagi. Maksud berjumpa tu bukan berjumpa wajah Allah, bukan melihat Allah, bukan menilai Allah, bukan menemui Allah, bukan sampai kepada Allah. Kalau itu semua ada dalam pikiran makrifat, maknanya Allah itu bertempat. Kalau dia bertempat, dia makhluk. Makhluk mengambil tempat. Sesuatu itu mengambil tempat. Sesuatu itu mengambil tempat dan ruang. Sesuatu itu mengambil tempat, ruang dan waktu dan masa. Ada ruang masa. Itu pasti sesuatu.
Apa-apa saja yang mengambil tempat, yang memerlukan tempat, ruang, masa, itu makhluk. Berkata-kata itu makhluk. Bergerak itu makhluk. Ada namanya, dipenamakan, dipanggil, berkedudukan, bertempat, itu makhluk. Bolehkah ini semua kita letakkan kepada Allah yang bukan makhluk? Bolehkah? Bolehkah sesuatu ditempatkan kepada yang bukan sesuatu? Boleh tak? Boleh ke tidak? Mengapa yang bukan sesuatu ni kita letakkan kepada sesuatu? Bolehkah yang hakikat ni kita letakkan kepada syariat? Bukankah hakikat itu boleh nyata kepada syariat? Apanya yang nyata? Bukan Tuhan nyata kepada makhluk, bukan. Yang banyak sekarang ni, yang bukan sesuatu dinyatakan kepada makhluk. Sangsutlah. Songsang. Tak kena. Yang bukan sesuatu itu kita letakkan kepada Allah. Allah itu letakkanlah kepada yang bukan sesuatu. Laisa kamitslihi syai'un. Ingatlah, ketahuilah, rasalah, pikirkanlah, nyatakanlah. Laisa kamitslihi itu pada laisa kamitslihi. Jangan diwujudkan Tuhan itu pada diri makhluk. Itu 2 kali tajalli. Kalau Allah ditajalikan lagi, kalau Allah bertajalikan lagi kedua kalinya, tak boleh. Allah sudah pun bertajalli. Allah sudah bertajalli. Sudah menzahirkan. Allah sudah menzahirkan. Ini tak perlu disebut lagi. Kalau kita zahirkan lagi, maknanya kitalah yang menzahirkan Allah. Kitalah yang meminta Allah itu zahir. Kitalah yang meminta Allah itu nyata. Bukankah Allah sudah sedia nyata? Bukankah Allah sudah sedia ada? Bukankah Allah sudah sedia wujud? Sedia maknanya Dia sudah pun wujud dengan sendirinya. Tiadalah yang mewujudkan Dia. Tiadalah yang menyatakan Dia. Tiadalah yang menzahirkannya. Dia menzahirkan dirinya sendiri kerana Dia Tuhan. Dia mentajalikan dirinya sendiri kerana masa itu yang ada hanya dirinya sendiri. Masa itu, ketika itu, Dia zatul buhti. Kedudukannya masa itu zatul buhti. Zatul buhti ini maknanya zat sebenar-benar zat. Belum tajalli apapun, belum zahir apapun daripada dirinya, belum mentajalikan apapun daripada dirinya. Dia menzahirkan sesuatu itu daripada dirinya sendiri. Dia menzahirkan roh itu daripada dirinya sendiri. Dia menzahirkan ilmunya daripada dirinya sendiri. Dia menzahirkan zatnya daripada zatnya sendiri. Dia menzahirkan sifatnya daripada zatnya sendiri. Dia menzahirkan afalnya daripada zatnya sendiri.
dia menzahirkan asmanya daripada zatnya sendiri, bukan daripada zat yang lain. Kerana pada masa itu, masa zatul bukhti, dipanggil juga la ta'yin, dia masa bersendirian, tak ada yang lain selain dirinya. Tiadalah yang lain ketika itu selain dirinya sendiri. Masa itu, ketika itu, tiadalah yang lain selain dirinya sendiri. Ini dipanggil la ta'yin. Itulah makanya bunyinya la ilaha illallah. Tiada yang ada diriku saja semata-mata yang ada. Tak ada yang lain selain diriku saja. Akulah sebenar-benar yang ada. Hanya dirikulah sebenar-benar yang ada. Ini masa belum ada yang lain selain dirinya sendiri. Ini banyak yang keliru, banyak yang tersalah. Setelah itu apa jadi? Nah, ketika kedudukan, maksud kedudukan itu bukan Allah itu duduk, bukan Allah itu bertempat. Ini saya kan menjelaskan. Saya ini kan membagikan. Habis kalau aku ni tak berbunyi macam mana? Macam mana nak faham? Kalau tak ku sampaikan ini macam mana? Cara aku menyampaikan ni cara manusia lah. Bunyi manusia lah. Nak ku bagikan pengetahuan, ilmu ni nak ku bagikan. Macam mana aku nak menjelaskannya kalau aku tak berbunyi? Kalau Tuhan dibunyikan, batal. Tuhan disebutkan, batal. Tuhan dipanggil, batal. Kalau kedudukan makrifat. Sebab bukan sesuatu yang boleh dipanggil, yang boleh disebut sesuatu. Kaedah syariat, cara syariat, paham syariat, boleh. Panggil-panggil Tuhan boleh. Minta-minta ke Tuhan boleh. Minta ni maknanya berdoa. Berdoa tu bunyi Arab. Bunyi kita Melayu ni minta, mohon, memohon, itu doa. Bunyi minta ni bunyi makhluk kah bunyi Tuhan? Makhluk. Kalau dihaluskan lagi, apabila kita tak kenal kepada sesiapa yang kita minta ni, boleh jadi tak? Minta-minta ni kalau kita tak kenal, boleh dapat tak? Minta ni kita tak kenal, boleh tak dapat? Jangan lagi minta, bercakap pun kita tak boleh. Kenapa pula kita kepada Allah ni, kepada Tuhan ni, berani sangat kita bercakap-cakap kepada Allah, meminta-minta kepada Allah, berdoa-berdoa kepada Allah, mohon-memohon kepada Allah, yang kita ni tak tahu apa itu Allah. Saja-saja aja cakap. Berdoa ni kan minta. Tak faham, tak tahu, tak erti. Kan banyak yang berdoa, banyak yang meminta, banyak yang memohon, yang sebenarnya dia tak faham. Tuhan tu bukan makhluk. Bagi yang tak faham tengok video ni, dia kata, kenapa pula kita tak boleh minta-minta kepada Allah? Aku bercerita makrifat, masuk syariat. Berkali-kali saya cakap.
Kalau dipaham syariat, boleh nak bercakap kepada Allah, nak melihat Allah, nak menyembah Allah, nak mengingat Allah. Salahkah? Tak salah. Itu kau di syariat. Kau tak jumpa Allah. Maksud tak jumpa Allah itu kau tak faham Allah. Itu yang kau panggil-panggil Allah tu. Belum faham lagi. Belum jumpa kepahaman itu. Maksud belum jumpa Allah tu, belum jumpa kepahaman. Belum sampai ma'rifatullahnya. Belum sampai mengenal Allahnya. Belum sebenar-benar Allah yang dia kenal. Dia masih mengenal nama Allah. Panggilan Allah itu yang dikenalinya. Menyebut Allah itu yang dia tahu, yang dia paham. Dia tahu nama Allah, dia sembah Allah. Dia tahu Allah itu nama Tuhan, dia tahu itu alif lam lam ha itu nama, disembahnya Allah itu. Aku nak menyembah Allah. Rupanya menyembah nama. Rupanya menyembah perbuatan. Kemana perginya penyembahan itu? Di mana diletakkan? Kepahaman menyembah ni bagaimana? Bolehkah disembah yang bukan sesuatu tu? Bolehkah menyembah yang bukan sesuatu? Perkataan menyembah ni kepada makhluk ke kepada Tuhan? Menyembah berbunyi tak? Kalau yang disembah tu kan sesuatu, benda, makhluk. Bahasa sembah ni, menyembah ni kan sesuatu itu. Pekerjaan sesuatu mesti menghasilkan sesuatu. Gerak itu sesuatu. Pekerjaan itu sesuatu. Gerakan, ucapan, bunyi itu sesuatu. Itu perbuatan. Makhluk. Berhurufkan makhluk. Berbunyikan makhluk. Ini kenapa guru-guru ni tak boleh memahamkan murid, sehingga murid ni syirik jadinya. Sebab tak dipahamkan. Tunjuk ajar yang salah. Tak nak memahamkan murid ni sepaham-pahamnya. Terkadang bukan guru yang salah, tapi si murid ni belum paham sudah meninggalkan guru. Macam mana kita nak tunjuk ajar sampai habis? Belum habis lagi bab ni, dia sudah meninggalkan guru. Dia tak taat kepada guru. Guru belum habis lagi, belum selesai, belum penamat, dah ditinggalnya guru. Yang banyak sekarang ni, guru mencari silap murid, mencari silap guru. Murid yang dicarinya kesalahan guru. Ini bukan orang nak cari ilmu, bukan orang nak pandai. Berapa banyak murid yang datang jumpa dengan guru, nak menguji guru. Tak sopan, tak beradab. Yang dia cari kesalahan guru, tabiat guru, kelakuan guru. Ditunggunya guru ni bila dia ni bercakap salah. Tak ada adab. Sampai bila pun tak dapat. Sebab niat dah tak betul. Adakah murid nak menguji guru pula?
Guru yang sebenar-benar guru, dia tahu bagaimana muridnya, apa yang dibuat muridnya, bagaimana paham muridnya, tingkatan murid, keadaan murid, siapa murid itu dia paham. Karena guru yang sebenar-benar guru, guru yang sebenar-benar guru, dia paham dirinya apa. Barulah boleh tahu siapa apa sebenar muridnya. Mana boleh guru mengetahui apa itu muridnya kalau dia tak tahu apa dirinya? Tak boleh. Guru sebenar-benar guru sampai sudah ma'rifatullah, sampai sudah ma'rifatullahnya, sampai hukum ma'rifatullahnya, dia paham apa, siapa muridnya. Dia boleh mengetahui. Karena guru kan dulu murid juga. Kalau guru yang tak pernah jadi murid, guru yang tak pernah sebagai murid, dia tak akan tahu keadaan muridnya. Karena dia tak pernah dulu jadi murid. Nak jadi guru kan mesti jadi murid dulu. Bagaimana seorang guru yang dia tak pernah jadi murid? Ini guru palsu. Dia tak paham keadaan muridnya, tak mengetahui bagaimana muridnya. Ini guru penipu. Jangan silap, jangan salah. Guru selalu menyembunyikan dirinya. Boleh saja di hadapan guru, di hadapan muridnya, dia pura-pura tak tahu, tapi sebenarnya dia tahu. Apa yang dibuat muridnya, apa yang dirasakan muridnya, apa yang nak dikerjakan muridnya, guru kan lebih dahulu buat. Sebab guru dulu kan murid juga. Itulah seorang guru yang tak paham kepada muridnya, guru tak pernah jadi murid. Guru tak pernah merasakan jadi murid. Guru tak paham semasa dia sebelum menjadi guru. Murid ini kan mesti dibimbing, mesti diarahkan, mesti ditunjukkan, dipahamkan. Selamanya sentiasa dipahamkan, sentiasa dibimbing, sentiasa diperhati, sentiasa ditunjuk ajar. Itu murid. Guru pun sebenarnya murid juga. Karena guru masih lagi dapat bimbingan. Selagi guru itu mengatakan dia guru, maka dia pun tak akan dapat bimbingan daripada gurunya. Seorang guru mesti membimbing murid sebagaimana gurunya membimbing dia dahulu. Sebagaimana dia diajarkan, ditunjuk ajar daripada gurunya terdahulu. Begitu juga dia mentunjuk ajar, membimbing muridnya. Guru saya berpesan kepada saya, atiullah wa atiur rasul. Ikutlah cara Muhammad. Ikutilah Muhammad. Taatlah kepada Muhammad. Contohlah kepada Muhammad. Itu pesan guru saya. Saya pula berpesan kepada murid saya, atiullah wa atiur rasul. Contohlah Rasulullah, ikutlah Rasulullah sebagaimana Rasulullah, sebagaimana Nabi kita, sebagaimana Muhammad. Uswatun hasanah. Itu murid saya pula akan melakukan hal yang sama. Muridnya esok pula, atiullah wa atiur rasul. Hukum kita ini Al-Quran.
peganglah kuat-kuat hukum yang ada di pada Al-Quran itu. Jangan ditambah-tambah, jangan dikurang-kurang. Ikutlah. Sesuailah apa yang dijalankan Rasulullah. Sesuailah apa yang ditunjuk ajar daripada Nabi kita. Uswatun hasanah. Itu. Solat, ikutlah sebagaimana Rasulullah solat, sebagaimana Nabi solat, sebagaimana Muhammad solat. Segala-galanya kan sudah ada contoh. Namun apabila ati Allah wa ati Rasul, kita mendapatkan kehidupan kita yang bukan di zaman Rasulullah, yang bukan di zaman Nabi Muhammad, maka kita menyesuaikan. Macam mana kita kalau mau ikut Rasulullah, mau ikut Nabi? Nabi makan buah kurma, Nabi makan gandum, Nabi pergi melaksanakan haji dengan unta. Adakah kita sekarang ni hidup di zaman ni kita nak guna unta juga pergi ke tanah suci? Adakah? Bolehkah? Kita yang jauh ni. Carilah kemudahan. Kan ada akal, ada ilmu. Kalau dulu Nabi berjalan kaki sebab dia daratan, boleh dicapai dengan kenderaan. Dengan unta boleh. Sekarang ni kita nak naik unta juga. Kata, tengoklah. Kata, ikut Nabi. Kalau tak dibuat Nabi, bid'ah. Apa yang tak dibuat Nabi, bid'ah. Kan macam itu. Jadi faham mengingat Allah ataupun mengingat Allah, menyembah Allah. Adakah kefahaman itu datang sendiri? Kitalah yang faham. Kitalah yang minta dipahamkan. Guru kan ada. Gurulah yang memahamkan. Gurulah tunjuk ajar. Sebagaimana guru faham. Jadi Bahadi punya kenyataan tadi. Ya. Mengingat Allah yang Bahadi yang terang tadi. Ya. Adakah kita akan faham benda itu setelah kita menjalani penyucian? Ya. Dia akan datang sendiri. Sebenarnya tak datang sendiri, tapi mudah mengambil faham. Faham itu tak boleh datang sendiri. Sebab bila Bahadi menjelaskan, memang kita tidak faham. Sebab mengingat Allah tu yang Bahadi terangkan, memang tidak dipahami sebab mati di situ saja. Jadi yang selama ni kita mengingat Allah tu yang diingat. Itu di syariat. Mengingat Allah itu zikrullah. Kalau bahasa Arab bunyi Arabnya zikrullah. Mengingat Allah. Zikrullah itu maknanya mengingat Allah. Zikrullah, zikir. Zikir tu ingat. Zikir ingat. Makna zikir tu, makna bunyi zikir tu, sebutan zikir tu ingat. Kalau di bab syariat, boleh ingat Allah, ingat Tuhan. Boleh. Tak salah tu. Tapi kalau dalam bab makrifat? Kalau dalam bab makrifat, halusi lagi, diperhalus lagi. Tak sama kajian syariat dengan kajian makrifat. Kalau di kajian makrifat, macam mana kita nak ingat Allah? Sedangkan Allah itu bukan sesuatu. Allah kan bukan sesuatu, bukan benda, bukan makhluk. Jadi kalau begitu, bahasa ingat ni, bunyi ingat ni kepada makhluk. Cinta, suka, aku nak bersama-sama. Ini kan kepada makhluk jatuhnya. Jadi kalau begitu Bahadi, tidak sesuai lah menggunakan perkataan mengingat. Kalau di bab makrifat, tak sesuai. Jadi apa bahasa dia sesuai? Jangan mengingat yang bukan Allah. Jangan
Ketika tidak lagi mengingati selain Allah, itulah kita mengingat Allah. Sudah tak ada lagi yang kita ingat selain Allah, itu lagi kita mengingat Allah. Sudah tak ada lagi yang diingat. Sudah tak ada lagi yang diingat. Yang bukan Allah kita tak ingat. Lalu siapa yang tinggal? Kan Allah ini sudah sedia ada. Allah sudah sedia ada. Tak perlu diadakan lagi. Tak perlu diingatkan lagi. Kalau kita katakan tak perlu diingat lagi, salah saya. Kalau saya katakan tidak mengingat Allah, salah. Ini kan mesti paham. Ingat Allah, dia boleh syirik. Karena Allah bukan sesuatu. Tak mengingat Allah, kafir zindik. Karena salah mengingatinya. Jadi tengah-tengah aja bagaimana? Jangan mengingat selain Allah. Jangan mengingat selain Allah. Ketika tidak ada lagi yang kita ingat, yang bukan Allah jangan diingat. Selain Allah jangan diingat. Itulah kita mengingat Allah. Kalau masih ada yang kita ingat selain Allah, itu syirik. Menyembah Allah, masih menyembah selain Allah, kan syirik. Kita kata kita menyembah Allah, tapi masih ada yang kita ingat selain Allah. Masih ada yang kita rasa selain Allah. Masih ada yang kita fikirkan selain Allah. Masih ada yang kita lihat selain Allah. Ini orang bukan mengingat Allah. Ketika dia mengingat Allah, masih ada yang diingatnya selain Allah. Syirik. Masalahnya Baris. Ya. Sebab tak kenal tu. Tak kenal Allah tu. Nah, itu Allah makanya mesti berguru, mesti jumpa dengan guru. Adapun live YouTube ni, adapun kajian yang masuk di YouTube ni hanya memperkenalkan saja. Hanya dasar-dasarnya saja, azas-azasnya saja. Dalamilah, teruskanlah kepada sesiapa yang melihat video ni, yang mendengarkan video ni, kajian ni, sesungguhnya apa-apa yang masuk di media sosial ni, di media YouTube ini, belumlah habis, belumlah penamat. Kerana kan masa, tak cukup masa kan nak menjelaskan ni. Mereka-mereka yang tengok video ni, yang tengok di channel YouTube ni, dia mengatakan bahawasanya inilah ilmu yang dah selesai ni. Tengok saja, dengar saja boleh dapat faham. Mana boleh. Saya bukan menghimbau. Saya memperkenalkan bahawasanya ini bab syariat, ini bab tarekat, ini bab hakikat, ini bab makrifat, kalam, musyahadah, ghaib. Jadi bukan nak memamerkan ilmu, bukan nak tunjuk-tunjuk, bukan nak tunjuk pandai kepada halayak ramai ini, bukan. Oh, saya ni berkenan, saya ni nak belajar, boleh datang, jumpa, kan macam tu. Ya kan? Jadi banyak pemirsa yang dalam YouTube ni dia mengatakan, oh ini kajian, boleh ambil, boleh faham. Mana boleh. Dia orang ni kan yang tak jumpa ni kan, dia tengok, dia dengar. Nanti kalau tak faham dia tak boleh tanya. Bukan tak banyak yang tanya dalam WhatsApp. WhatsApp ini hanya kita berkenalan. YouTube ni hanya berkenalan saja. Saya dah banyak kali cakap. Inilah peluang saya, inilah masa saya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang melalui WhatsApp. Bang, tolonglah jelaskan ini. Macam mana saya nak type dekat WhatsApp tu?
Macam mana saya nak tulis panjang lebar? Salah saya menjelaskannya, salah saya ketik ataupun type dekat WhatsApp ni, dah jadi salah faham esok. Jadi saya nak bagi jawapan dalam channel YouTube ni bagi sesiapa, ya. Kalau ilmu hadis, ilmu tulisan, ilmu kitab boleh, bab-bab syariat boleh. Kalau belajar bab syariat ini untuk apa jumpa guru? Buku banyak, kitab banyak kan? Banyak kitab. Bab solat, syariat, ada kitabnya, ada bukunya, dalam Google pun banyak. Dalam internet pun banyak. Kitab Al-Um, Duratun Nasihin, Petunjuk Jalan yang Lurus. Apa lagi tu? Suhubus Salam apa? Banyak kitab-kitab bab syariat ni. Tak payah cari guru. Boleh? Boleh. Kalau ilmu syariat, ilmu hadis, buat apa jumpa guru? Buka aja YouTube, banyak tu. Banyak gurunya. Buat apa? Kenapa mesti berguru ni? Kenapa mesti belajar ni? Hakikat makrifat. Mesti faham betul, mesti tahu betul. Mesti betul-betul dapat faham. Sebab dia mesti final dia. Mesti betul-betul dapat. Ingatlah dulu guru-guru dulu macam mana? Ulama-ulama dulu macam mana? Sampai bertengah-tengah malam, jauh malam, murid datang jumpa guru. Pakai pelita, keluar rumah, pagi datang jumpa guru nak belajar hakikat makrifat ni, bukan? Kalau ilmu nyata, ilmu kitab, beli aja kitab. Baca saja. Solat berapa perkara, kan? Macam mana gerakannya, berapa rakaat, apa yang dibaca. Ilmu itu buat apa jumpa cari-cari guru? Mahdi, saya nak tanya sikit. Mahdi, saya nak tahu ni pasal ni macam mana. Aku tak boleh jelaskan melalui WhatsApp. Adapun nombor WhatsApp aku letak di channel YouTube ni supaya engkau ni kenal aku. Kita berkenalan. Mudah-mudahan Allah izinkan kita ni bersua, berjumpa kalau Allah izinkan. Inilah masanya saya nak jawab semua ni pertanyaan-pertanyaan daripada audien ni. Orang-orang yang sudah subscribe ke apa ke. Banyak sangat yang tanya tu. Beribu-ribu banyaknya. Macam mana ni Bahdi? Aku tak boleh jelaskan. Nak ketik macam mana dalam WhatsApp tu semua kan? Jadi kepada ahli daripada grup Yayasan Nur Mutiara Ma'rifatullah, ya. Sesiapa yang sudah pun berjumpa, yang belum berjumpa, insya-Allah, ya, mudah-mudahan kita boleh berjumpa untuk lagi halus lagi mendalami lagi bagaimana kajian syariat hakikat ni. Tapi kalau pertanyaan soalan syariat yang ditujukan kepadaku, rasanya macam mana ya? Macam mana rasanya kalau ada yang mempertanyakan bab syariat? Macam mana agak-agak tuan? Kalau aku nak buka lagi masalah syariat ni, sebab ada kitab kan? Rujuk kitab. Rujuklah ke kitab. Banyak
Ada Duratun Nasihin, ada banyak beribu-ribu kitab ni. Ada lagi yang nak tanya dalilnya mana bang, hadisnya mana. Kalau ma'rifatullah, bab ma'rifat ni dia tak meminta dalil. Ilmunya ilmu pasti, ilmunya logik. Bukan berdasarkan akal. Bukan. Tengok saya cakap tadi tu. Yang tadi saya bagi tahu tadi. Ingat. Zikir. Kalau di syariat zikir ni la ilaha illallah. Ini kan subhanallah, subhanallah, ini dipanggil zikir. Ini disebut zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini dipanggilnya zikir. Zikir hati, zikir rahasia, kan? Zikir nafas. Ini di syariat tarekat. Kalau di bab makrifat, di bab hakikat makrifat, zikir ni tak ada lagi. Sebab zikir ni mengingat. Zikir ni mengingat. Zikirullah. Ingat. Ingat Allah. Kalau di bab hakikat makrifat, yang diingat ni benda yang jauh, barang yang jauh, hal yang jauh. Ingat ni, mengingat, diingat ni hal keadaan yang jauh daripada kita. Kan halus lagi tu. Dihaluskan lagi. Kalau orang syariat, kaedah syariat, mana dalilnya? Yang meminta dalil ni, yang memerlukan dalil ni bab syariat. Ini kan selalu bergaduh ni. Selalu gaduh. Selalu tomoh menomah. Selalu keji mengkeji. Orang makrifat ni jangan sesat, kata dia. Tak ada dalilnya. Tak ada dalil. Tak ada buktinya. Mana dalilnya? Yang selalunya ditanya, mana ayatnya? Ayatnya Al-Quran tu lah. Dalilnya Al-Quran tu lah. Ada pada Al-Quran. Tetapi Al-Quran ini ada tafsir syariat, ada tafsir kaedah syariat, ada tafsir kaedah hakikat dan makrifat. Dalam Al-Quran ini kan cukup semua. Kan? Ada tafsir kaum awam, ada tafsir kaum hawas, ada tafsir kaum hawasul hawas. Apakah orang bab syariat paham ini? Hawas, hawasul hawas, awam. Itu apa tu, cerita apa tu. Lagi bagus kita ni mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana kita ni bersama Allah, sentiasa bersama Allah. Betul. Bagus. Kalau di bab hakikat makrifat, bersama-sama Allah tu syirik. Tengok. Kalau di bab syariat, apa pula syirik? Kita ni mesti sentiasa dekat dengan Allah. Bunyi dekat ni, bunyi apa ni? Yang boleh dekat-dekat ni makhluk. Yang boleh dekat-dekat ni sesuatu. Yang boleh bersama-sama ni sesuatu. Sesuatulah boleh bersama-sama sesuatu. Kalau Allah itu makhluk, kita boleh dekat-dekat Allah. Tengok. Ini kan mesti jelas. Yang dikatakan dekat kepada Allah tu bagaimana? Kalau di bab hakikat makrifat. Itu makanya saya sebenarnya tak nak buka channel ni. Itulah yang dikatakan orang, kenapa ni dibuka ni di YouTube? Kenapa ni dibagi, disebarluaskan? Kenapa ni dibuka di khalayak ramai? Apanya yang salah dibuka khalayak ramai? Ini semua syariat.
Kan masih berbunyi lagi kan? Masih berbunyi lagi. Masih menyebut lagi. Nah, dikarenakan dia tak pernah dengar kajian hakikat makrifat yang sebenar ni, itu dia kata, wah ini ilmu apa ni? Kenapa ni dibuka di tempat yang ramai? Kenapa ni dibuka rahasia? Menurut dia, dia ingat ini tak boleh dibuka. Yang dia tak faham yang ku cakap ni, dia tak pernah dengar. Dikatakannya ini rahasia. Ini ilmu senyap-senyap. Kalau ini ilmu senyap-senyap, bila kau nak dapat? Bila kau nak faham? Kalau ditutup-tutup terus ni. Yang tak boleh disiarkan tu, yang tak boleh dibagikan, itu ilmu yang salah, kaedah yang salah, pelajaran yang salah, paham yang salah. Salah paham dan paham yang salah. Itu. Kan berkali-kali saya cakap, kalau tak suka, tak sepaham, tak boleh mengambil paham. Ini dah tak suka, tak faham, masih ditengok dia juga. Macam si Tommy kan, tak suka, ditengoknya juga. Apa yang ditunggunya tu? Bila dia ni bercakap salah. Aku ni ditunggu-tunggu, ada ni di dalam YouTube ni, orang yang tengok video aku, dia tunggu saya cakap salah. Ditunggu dia. Bila ni dia dengar video ni, dia dengar live streaming ni, dia tunggu yang salah. Tengok niat dia kada tak betul kan? Baik kan niat macam tu? Dia dengar video ni, dia tunggu yang salah. Bila ni orang bercakap salah ni, bila kita bercakap salah, mulalah tu. Bukan kita saja yang salah. Nabi itu salah ke tidak? Nabi pernah buat salah tak? Lagi banyak orang yang salah kan? Lagi banyak orang yang keji Nabi. Tengok hadis, ada tak? Ada tak Nabi dikeji orang? Dilota orang sampai patah gigi, ada tak? Dituduh orang penipu, dituduh orang pendusta, tukang sihir, ada tak? Nabi? Abu Lahab, pamannya sendiri mengkeji. Nabi aja, setingkat Nabi masih dikeji orang. Apalagi aku ni? Aku ni Nabi bukan, ulama bukan, ustaz bukan, guru bukan. Tak dikeji orang? Oh. Tapi sesiapa yang mengkeji aku ni, aku biarkan aja. Sampai bila dia nak keji aku ni? Kau nak cari kesalahan-kesalahan aku, kau carilah. Adakah seorang yang mengaku Islam ni, sesama kita orang Islam ni, kita nak cari-cari kesalahan orang? Suuzon saja sama orang. Bila tengok video orang, bila tengok ceramah orang, bila tengok kajian orang, apa yang ditunggu? Bila silapnya ni? Bila salahnya ni? Aku tunggu kau buat salah. Kerana yang ada pada dirinya itu hanya kesalahan, hanya kemunafikan. Apalagi kalau dia kenal, oh ini aku kenal ni dulu ni, ini bajingan ini dulu, hantu dulu ni, samseng ni dulu. Tak percaya aku dia boleh bercakap macam ni. Sebab apa? Dia tak boleh berubah. Otaknya tu dungu, bungul. Paham bungul tak? Goblok. Goblok, koplak. Kalau orang Banjar, kadada berpandir koplak tu, kada. Orang Banjar bercakap koplak tu, bungul lah. Bungul ada.
Sentiasa dia mencari kesalahan. Sudahlah tu, tak payahlah kita cerita-cerita tu. Ya tak? Selalu saya tengok itu komen apa semua. Tapi banyaklah yang bagus. Satu dua tu adalah. Sedangkan Nabi kita aja pun masih dikeji orang. Nabi aja yang buat baik tak pernah membalas. Boleh dikeji orang pun boleh, diikut orang pun boleh. Tak pernah Nabi itu marah. Lagi aku ni bukan Nabi, ubi. Aku ni bukan wali, apa? Kuali. Kita bukan orang suci, bukan orang baik, tapi nak baik. Kita nak baik, nak berubah. Yang dulunya kita ni bodoh, yang dulunya kita ni tak faham, insya-Allah apabila kita nak faham, nak berubah, Allah akan menunjukkan jalan kita. Tak ada manusia yang tak ada dosa. Tak ada manusia yang tak ada kesalahan. Tapi insya-Allah kita boleh buat baik. Sampai di mana lagi tadi Tuan? Sampai di mana lagi? Apa lagi nak ditanyakan lagi? Apa lagi? Jaga-jaga bulan puasa ni, bulan Ramadan ni kan. Kalau kita tidur, rugi kita. Kita sapalah dulu. Assalamualaikum. Mir Halim. Dia panggil nama Mir Halim tu. Itu sudah pun mengaku dia tu murid saya. Ada juga di Dumai tu, siapa namanya tu? Yang di Dumai siapa tu? Andi. Andi Irawan. Lepas tu nama dia siapa namanya tu? Yang di Batam tu Darmison. Muhammad apa tu? Muhammad Rum. Lepas tu si Mamura. Si Mamura di Batam. Kalau di Singapura Tuan Aidi Kasmuni. Di Singapura Roni itu bagus, sudah pernah jumpa. Kalau di Brunei Tuan Haji Ali ya kemarin ya, Tuan Haji Ali. Lepas tu Brunei lagi Tuan Haji Manaf. Sudah pun berjumpa. Siapa lagi tu? Bang Man dia. Bang Man di Rengat. Siapa lagi? Tuan Bazid bin Uthman. Siapa lagi? Tuan Asnawi. Tuan Syukur. Yusuf di Melaka. Siapa lagi? Din. Bangi. Rasidin di Bangi. Ada lagi siapa? Abdul Rahman ke siapa tu? Siapa yang OKU tu? Abdul Rahim. Abdul Rahim di Bangi. Ada lagi yang dari Shah Alam. Ada lagi Hasan di Rembau. Tuan Hasan di Rembau. Safwan di Shah Alam. Safwan di Putrajaya. Ada lagi apa nama? Syahiran. Ada lagi Nurdin Kajang. Usop Melaka. Siapa lagi? Ada lagi, saya pun dah banyak lupa. Hanafi di Singapura. Ada lagi siapa? Janggut. Arafat di mana? Johor Bahru. Jadi sesiap Hanafi yang di sini? Itu orang lama. Itu dah bertahun dah tu. Macam Tuan Aidi di Singapura, Aidi Kasmuni, itu dah bertahun dah. Jadi siapa yang tak disebutkan ni, yang mana?
Rashidin Bangi. Jadi yang belum disebutkan ni bukan Nasri Bangi. Nasri Bangi. Yang mana immigration? Oh, Nasri Immigration. Ya. Nasri Immigration. Siapa lagi tu? Arafat sudah, Johor. Hanafi. Itu semua ahli dalam grup Nur Mutiara Ma'rifatullah. Sesiapa yang belum disebutkan namanya boleh check in kat sini. Yang belum jumpa, insya-Allah kita berjumpa. Tak jumpa di dunia, di akhirat insya-Allah jumpa. Yang belum disebutkan, ya, yang belum ini, boleh ambil nombor WhatsApp nanti, boleh berkenalan, insya-Allah. Ini ada yang masuk ni. Siapa ni? Ada masuk WhatsApp. Assalamualaikum. Nombor 0198391057. Wah, gambar rimau. Aduh, ya Allah. Kadang-kadang pun WhatsApp ni gambar pun bukan gambar orang yang sebenar. WhatsApp gambar dia bukan gambar orang. Macam-macam, gambar harimau, gambar kucing, gambar kartun. Ditengok dia mungkin gambar aku ni bukan gambar orang mungkin. Iya. Ini di Aceh, ada Aceh. Tapi tak nak bagi tahu siapa namanya ke siapa. Tapi tak apalah. Dia tak nak bagi gambar pun, tak nak bagi nama pun, aku terima sajalah. Bagi yang komen, bagi yang nak tanya, boleh via WhatsApp. Kalau nak tengok komen ni aku tak nampak halus sangat. Bang Hadi ikut memahami apa tu? Nak tengok dia orang komen yang live ni macam mana? Live chat ni kat mana? Macam mana caranya? Aku tak nampak. Itulah saya tengok apa? Nak tengok live ini. Ni. Tapi kecil sangat. Apa ni? Mana? Ni apa ni? Abang Hadi ikut memahami pelajarannya, bukan apa ni? Berau. Berau ni mana ni? Kaltim. Gimana cara membuka mata batin dengan ilmu alam? Dengan ilmu alam. Dengan ilmu alam. Ini ya Jim Hairi Muhammad. Ini sudah jumpa ni. Jim Hairi Muhammad ni. Hadir Bang Hadi Sulawesi. Sulawesi ada. Sulawesi mana ni? Sulawesi ada. Ni siapa ni? Sulu. Tak ada. Assalamualaikum, kami dari Rengat. Ni dari Rengat ni, alhamdulillah hadir. Semoga sihat selalu. Rengat tu Pekanbaru. Indonesia. Ini ada Abdul Rahim, ada tengok ni. Assalamualaikum Abdul Rahim. Abdul Rahim ni dah insya-Allah lah, mudah-mudahan Abdul Rahim. Abdul Rahim Bangi. Abdul Rahim yang OKU tu. Oh, itu saya kalau tengok dia tu sayang. Kalau murid yang paling disayang lah tu. Putra Arjuna.
Hah? Ada? Putra Arjuna bukan Medan itu. Maradona Medan. Maradona? Oh, Maradona. Dari Ipoh. Ini dari Ipoh nih. Oh, ini Nurdin Ipoh. Nurdin Ipoh, Rahmat Nurdin dah jumpa dah. Abang Hadi mohon dihalalkan ilmunya. InsyaAllah aku sudah reda, sudah ikhlas. Tak datang Sabah kah? Ini ada dari Sabah pula. Tapi nama Suryani siapa ni? Suryani Jafar. Perempuan kah? Suryani Jafar. Tuan tak datang Sabah ke? InsyaAllah kalau ada yang jemput saya datang sana. Maradona. Orang syariat dia belajar dari Al-Azhar. Tapi hakikat ilmu datang dari Allah. Betul. Dimanapun ya, dari Mesir ke, dari mana pun boleh belajar. Itu ilmu kitab, ilmu hadis, tak salah, bagus. Jangan salah faham bang. InsyaAllah kita ini berbagi. Ilmu ini makin pudar dari hilang sebab orang syariat. Mencapai kepahaman tu boleh dari syariat, boleh dari tarekat, boleh hakikat, boleh makrifat. Ini apa ni? Babu Gulan. Babu Gulan. Koboi aja kita ni pak, kata dia. Bang, siapa ingkar aku istri apa? Istirahatkan perang ke atasnya. Ya Allah, Suryani Jafar. Ini orang jihad nih. Suryani Jafar nih siapa? Suryani Jafar nih orang Sabah. Siapa saja. Bang, siapa yang ingkar? Aku istiharkan perang ke atasnya. Ilmu tasawuf adalah ilmu hak kenal diri usuluddin. InsyaAllah. 1 nur, 2 sifat. Siapa lagi? Kecil sangat. Hakikat bang sang pencari. Suryani kan itu? Suryani Jafar ya? Nama perempuan Sambungan doa saya Pakcik menuju ke jalan Allah. Manunggaling kaula Gusti. Manunggaling kaula Gusti. Assalamualaikum Bang Adi. Nganjuk. Salam bahagia Tuhan. Dari Pontianak. Dari Pontianak pun ada nih. Selalu Pontianak selalu ikut ya. Banyak dari Kalimantan. Banyak orang Banjar. Bujur. Banyak orang Banjar. Macam mana saya ingin dekat sama yang satu. Hidup ini hanya sementara. Sedangkan yang satu belum kita kenal diri. Dari Pontianak tu banyak tu. Pontianak banyak sangat. Assalamualaikum Bang Hadi. Boleh dibuka gak hakikat tasjid? Hakikat tasjid asma Allah Muhammad. Kan dah buka tu. Allah Rasul Muhammad kan sudah buka. Allah Rasul Muhammad sudah buka dah. Mari saya ya Bang Hadi. Saya Haryanto Putra Arjuna lagi on air nih. Salam santun. Putra Arjuna. Putra Arjuna lagi on air, lagi mengikuti live. Assalamualaikum Tuhan. Saya Muhammad Ali dari Pulau Pinang. Teruskan perjuangan Tuhan sampai akhir hayat insyaAllah. Saya selalu mengikuti YouTube Tuhan setiap masa. Soalan saya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam ya Ustaz. Pulau Pinang.
Kecil-kecil Tom. Punya kau besar di situ? Kecil juga? Situ besar lah. Sini kecil lah. Saya tak dapat baca sebab dia halus sangat. Tapi bila dah habis live, besar kan? Kalau yang di sini kalau kita dah tutup, besar. Jadi untuk interaktif, untuk diorang nak soal pun susah. Itu saya selalu buka, saya letak nombor WhatsApp saya tu untuk interaktif lah. Kalau ada pertanyaan, saya boleh baca. Jadi kalau dia tanya dekat live chat ni, saya tak boleh baca. Cepat sangat. Di manakah letaknya roh dalam diri kita? Roh itu tidak di dalam, tidak di luar. Roh itu tidak di dalam, bukan di luar tubuh. Jadi roh itu meliputi jasad. Harap dapat berikan penjelasan, semoga dipahami. Di manakah letaknya roh dalam diri badan kita? Harap dapat berikan penjelasan, semoga dipahami. Ruh bukanlah di dalam jasad, bukanlah di luar jasad, tapi keadaan ruh itu meliputi jasad. Assalamualaikum, terobati lagi kerinduan ini dengan hadir di on air. Siapa ni? Alamak, ada yang letak gambar aku pula. Dia letak gambar aku dekat WhatsApp-nya pula lagi. Ya Allah, tapi aku tahu ni siapa. Aku fahamlah. Adakah aku buka kajian ni aku tak tahu siapa engkau? Ya tak? Orang lama lah. Tapi aku sudah maafkan dia. Sebab dia kan masih dalam bimbingan. Sulawesi. Ini dia letak gambar saya pula. Tu. Tahu saya siapa orang ini. Siapa lagi? Siapa? Suko tak datang ah? Apa lagi yang nak ditanyakan ni? Hal apa lagi? Belum lagi. Belum. Kau Tom, kau nak tanya apa? Kalau tidak kita tutup lah ni lagi. Sinilah kau. Kau ni samping lah. Aku bagi muka kau nanti. Tidur itu ibadah. Tidur itu ibadah. Kalau tidur engkau ni fana billah, kalau masa tidur ni kita ingat yang lain, bukan ibadah. Kalau kau tidur tapi kau mengingati selain daripada Allah, itu bukan ibadah. Itu dapat padah. Yang dikatakan tidur itu ibadah, berjalan itu ibadah, mesti baqa billah. Sentiasa kita fana billah, baqa billah. Jadi tak boleh tidur. Terlepaslah kita kepada Allah. Kalau di syariat, pendapat syariat mengatakan tidur itu ibadah. Tak buat apa-apa, ibadah apa? Apa pun tak ada buat. Orang tidur tu macam mana tu? Ingat tak? Orang tidur tu ingat tak? Orang tidur tu merasa tak? Orang tidur merasa tak? Mana ada apa-apa. Dia tak melihat, dia tak mendengar, dia tak merasa, dia tak berfikir, dia tak bergerak, dia tak berkata-kata. Tidur laksana mati. Dia pun tak ingat diri dia. Diri dia pun tak ingat, macam mana dia katakan ibadah tu tidur. Tak kenalah saya ingin menjadi murid Pak Hadi. Kalau diizinkan, insya-Allah sesiapa saja boleh jadi murid. Tapi tak tahu namanya siapa ni. Ini
Al-Fazil Syekh Ali. Al-Fazil Syekh Ali dari Tanjung Pulau Pinang. Assalamualaikum. Muhammad Ali dari Pulau Pinang. Harap alhamdulillah, jazakallah khairan. Terima kasih. InsyaAllah akan kita berjumpa lagi. InsyaAllah Tuan, saya ada rumah di Batam, saya ada pondok di Batam. Bila Tuan dari Pulau Pinang nak jumpa saya, boleh kita jumpa di Pulau Pinang. Salam Tuan Hadi. Saya ingin bertanya, bolehkah Roh Kudus datang pada kita dan jadi guru kita, roh para aulia? Boleh. Ada pertanyaan, bolehkah roh suci itu, Roh Kudus itu, roh suci, ya, datang kepada kita, ya, jadi atau menjadi guru pada kita? Boleh. Tapi jangan belajar dengan roh. Roh tak mengajarkan apa-apa. Tak boleh belajar dengan roh. Belajar dengan guru lah. Jadi kalau kita ni syariat, mesti belajar dengan guru yang syariat. Tak boleh syariat belajar dengan guru hakikat. Guru hakikat tak boleh mengajar kepada murid syariat. Roh itu tak akan datang kepada kita kalau kita masih ada roh. Kan senang kalau dia soal via apa? Lalu WhatsApp. Kan senang. Ni siapa ni? Tok. Kalau kita mati, banyak yang datang, siapa yang harus kita ikuti? Kalau kita mati, banyak yang datang, siapa yang harus kita ikuti? Jangan ikut siapa-siapa. Tak ada mengikut siapa. Ini gambarnya macam ini, tengok. Gambar apa? DP. Gambar profil. Dia letak gambar macam ini. Ini aku tahu ni, ini Maradona ni. Tapi dia letak gambarnya macam ini. Abdul Razak, salam Bang Hadi. Saya Abdul Razak dari Semenyi, sedang mengikuti live streaming Bang Hadi. Saya sangat berhasrat hendak bertemu Bang Hadi. Kalau hendak bertemu, jangan kalau hendak bertemu tu datang mai sini. Di setapak kawasan mana yang tempat atau rumah Bang Hadi? Okey, saya hantar location ya. Abdul Razak, saya hantar location. Lagi bagus macam ini kan? Kita layan dia orang sampai pagi. Okey, saya sudah hantar location. Ada lagi yang nak tanya lagi? Terima kasih Tuan atas pencerahan. Guru hidup tapi kurang mendapat jawapan. Saya ingin bertanya, bolehkah Roh Kudus guru hidup? Oh, maksud dia kalau guru yang masih hidup kurang mendapat jawapan. Aku boleh jawab kau tanya apa pun. Guru yang masih hidup lah boleh menjelaskan sejelas-jelasnya. Adapun guru yang gaib ni, guru batin ni, ya, dia menjelaskan ilmu laduni. Guru yang gaib menjelaskan ilmu laduni, ilmu syir, ilmu rahasia. Terima kasih Pak Hadi. InsyaAllah akan saya cari. InsyaAllah maknanya belum cari lagi lah. Nanti kalau ada masa. Assalamualaikum Tuan Hadi. Saya kenal, saya Iman Suhada. Saya Iman Suhada dari Kalimantan. Mohon izin dan ridhonya untuk mengikuti pengajian. Terima kasih banyak. Saat ini saya sedang... Oh, siapa namanya ni? Iman Syuhada. Oh, ada juga ilmu musyahada. Iman insya-Allah
terbuka ilmu musyahadah. Iman syuhada. Waalaikumsalam. 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 Iman syuhada. Iman syuhada pun gambarnya tak ada juga. Kenapa dia orang tak suka letak gambar? Tak. Kau tengok muka aku ni, aku tak boleh tengok muka dia. Kita berkenalan ni, tunjuklah wajah, tunjuklah muka supaya insaf di dalam hati kerana bunyinya nyata. Saya tak boleh baca lah. Yang komen dekat live ni saya tak baca. Ni ada. Siapa ni? Siapa? Abdul Rahman ke? Siapa? Kasih masuk kalau ada grup WhatsApp. Oh. Grup WhatsApp tu kena add dulu nombor WhatsApp saya. Nanti saya add kamu di dalam grup Nur Mutiara Ma'rifatullah. Tengok saya dia call saya tak dapat. Saya call dia balik, lagi dia tak angkat. Terima kasih. Benarkah ahli hakikat berjumpa dengan Nabi Khidir? Belum tentu. Benarkah ahli hakikat mesti berjumpa dengan Nabi Khidir? Assalamualaikum Bang Hadi, saya sudah mengakui bahawa Bang Hadi adalah guru saya. Sudi kiranya Bang Hadi ridho dan ikhlas saya anggap sebagai guru. Tolong Bang Hadi, saya mau tanya, siapa sebenarnya yang selalu mengikuti saya, yang rupanya seperti saya, tapi tidak bisa dilihat oleh mata zahir. InsyaAllah engkau berjumpa dengan aku. Aku akan buka, aku akan jelaskan siapa sebenarnya yang mengikuti diri kamu ya. Daripada Hidayat Indonesia. Siapa lagi? Itu hadis Rasul Tok yang menyatakan apa yang kita cintainya semua datang. Kenapa Tok belum jawab? Nantilah aku jawab Dari Ustaz Pulau Pinang. Tuan, di manakah letaknya mata hati yang sebenar? Harap dapat beri penerangan. Mata hati itu sifatnya kadim. Mata hati itu sifatnya kadim. Mata hati itu kalau di hakikat adalah Nur Muhammad, cahaya hati. Mata hati itu cahaya hati. Salam Tuan Hadi, saya ingin bertanya, bolehkah Ruh Kudus? Ini apa? Terima kasih. Benarkah ahli hakikat? Terima kasih Tuan. Ini orang ini dengar terus. Dia orang dengar saya cakap ni tau. Dia orang hantar mesej ni, hantar soalan ni, dia orang dengar. Jadi sesiapa yang bertanya boleh teruslah. Assalamualaikum Pak Hadi. Ini tadi yang telefon, yang call WhatsApp pun boleh ya. Terus call pun boleh kalau nak tanya yang panjang-panjang. Waalaikumsalam. Lagi bagus macam ni. Interaktif kan? Jadi siapa yang tak suka, siapa yang tak faham, tanya terus, apa ni maksudnya kan? Langsung. Jangan komen tak betul-betul. Assalamualaikum Tuan, saya dari Ipoh, Perak. Saya ingin pencerahan tentang Nur Muhammad. Saya masih baru belajar Tuan. Harap Tuan dapat membantu saya. Waalaikumsalam. Masalah Nur Muhammad, Nur Allah sudah pun ada videonya ya. Ini pun tak ada gambarnya juga. Tak ada gambar. Satulah yang dari Pulau Pinang dia buat gambar. Ada ustaz dari Pulau Pinang. Betul-betul gambarnya. Gambar macam ni tengok. Gambar kuda.
Siapa nak berkenalan, WhatsApp-nya tukar gambar yang sebenarnya. Zainal Malang. Assalamualaikum bang. Apakah keinginan akan tercapai setelah keinginan itu sendiri telah hilang? Kalau keinginan kau telah hilang, kapan kau nak jumpa keinginan kau? Oh, ini Zainal nih. Waalaikumsalam. Kau ni Zainal. Oh, alah Cak Koplak. Cuk Sugiarto, ada live lagi, ada sedang berlangsung. Salam Tuan, bagaimana caranya nak ingat Allah dengan cara tak ingat apapun selain Allah? Boleh datang jumpa. Alah Nurdin kan dah pernah datang sini. Zainal. Kau ni dengarkan ni Zainal. Zainal ni arek Malang. Arema. Salam Zainal ya. Kau ini pokal sangatlah Zainal. Cah Koplak. Assalamualaikum Tuan Hadi, tolong masukkan aku dalam pengajian ini. Iya, tapi gambar harus jelas, nama mesti nama jelas. Waalaikumsalam. Hah? Lah, bagi sesiapa yang mau masuk kepada yayasan ataupun pengajian Nur Mutiara Ma'rifatullah, hantar WhatsApp ya. Bagi nombor WhatsApp, nama, gambar yang jelas, yang betul. Siapa ada gambar tak betul apa, delete semua. Siapa yang tak bagi gambar, memang aku tak masukkan dalam grup lah. Standby. Pakai bahasa Inggris pula lagi, Koplak ni. Nanti aku datang tempat kau ya Zainal. Makasih Pak Ade, videonya di YouTube banyak cerita nasihat. Saya ambil dari sana. Yang mana? Siti Alam. Salam. Bukan Siti Alam yang datang yang tinggi-tinggi orang tu. Siti Alam. Oh, itu abang yang putih bagi mata kan. Apa nama dia? Yogi dari Jawa Barat. Itu tasawuf. Assalamualaikum. Saya dari Indonesia nak tanya bagaimana pandangan Tok Hadi perihal wahdatul wujud. Mohon dijawab. Aku dah jawab. Wahdatul wujud kan dah jawab dah. Wahdatul wujud itu kumpulan atau kajian kaedah. Wahdatul wujud itu kaedah cara teknikal ataupun keilmuan bernama wahdatul wujud. Seperti tasawuf, sifat 20, martabat 70, martabat 7. Masuklah wahdatul wujud. Apa lagi tu? Manunggaling kaula Gusti. Kayak macam di Jawa kan. Assalamualaikum Abang Hadi, saya Nasir dari Kuala Lipis. Kuala Lipis Malaysia kan? Pahang ya? Waalaikumsalam, Pahang. Waalaikumsalam. Nasir, Kuala Lipis. Minta Abang Hadi add dalam grup, insya-Allah. Lepas live ni ya. Tengok dia orang masuk semua. Apa Zainal ni lagi? Arek
pecah koplak. Siapa yang tidak bagi gambar sebenar dan tidak letak nama sebenarnya, saya tak akan masukkan dalam grup ya. Takut sangat tengok muka. Letak di gambar, letak di profile ya, DP. Kalau takut letak gambar, jangan masuk di grup saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam Nak Guru. Siapa? Dia mau tanya dari Kalimantan Pak Adi. Bah apa? Sinilah kau, sini kau bacakan. Bahrigia. Apa? Nama saya Amantubillah. Apa artinya Pak Adi? Alamak, kau tengok di Google aja lah, Amantubillah. Amantubillah itu bahasa Arab. Benarlah Allah, dibenarkan oleh Allah. Amantubillah itu beriman kepada Allah. Iman kepada Allah. Amantubillah wal mala apa? Amantubillah, beriman kepada Allah. Insyaallah. Saya nak tanya. Nama batin Nur Muhammad. Nama batin Nur Muhammad? Ya. Muhammad lah. Nama batin Nur, sini kau baca, bantu aku baca boleh ini. Ada pula lagi tanya, sedang apa Pak Guru? Sedang live. Sedang live. Tak terjawab, banyak soalan macam-macam. Macam-macam lah, bagi aja, memang buka semua. Siapa yang tak ada gambarnya delete. Assalamualaikum Tuk, salam dari Serumpun Riau. Aku pun dari Riau juga. Saya nak tanya perihal sebenar-benar yang menyembah dan sebenar-benar yang disembah. Dan dia jugalah yang disembah. Mohon beri penjelasan. Tak ada yang disembah, tak ada yang menyembah. Suryani Jafar. Bagaimana cara mematikan napas? Aduh. Mati dah. Bagaimana cara mematikan nafas? Suryani Jafar. Nafas tak boleh dimatikan. Jangan nak mati-matikan nafas. Ya Allah, inilah. Nafsu. Salah ya. Oh, nafsu. Aku bilang nafas. Jangan nak dimatikan nafas lah, Suryani Jafar. Sabah tu ya? Sabah ya? Nafsu. Kalau disingkat mana lah tahu. Suryani Jafar, nafsu. Nafsu tak boleh dimatikan. Nafsu tak boleh dimatikan, dia sentiasa ada. Kita tak ada nafsu tak boleh juga. Nafsu itu mesti ada. Nafsu makan, nafsu bersama-sama, nafsu bekerja. Nafsu ni dikawal, kontrol. Jangan dibuang nafsu tu, jangan dimatikan. Saya Judin dari Kuala Lipis, izin masuk ke dalam grup. Tadi Kuala Lipis juga? Oh, lain lagi? Oh, banyak Kuala Lipis ni. Yang banyak ni daripada Malaysia. Kasih masuk saya kat grup, insya-Allah. Dalam grup ni pun ada tanya juga. Nanti boleh ramai dalam grup ni, beratus boleh ni. Assalamualaikum Bang Haji. Ya. Saya tahu diri saya. Syahri. Ada Syahri, tapi yang mana satu Syahri? Terima kasih. Kalau Syahri itu nama. Syahri itu tak pernah wujud. Syahri itu tak pernah wujud, tak pernah ada. Sebab itu nama. Yang ada tu, yang mempunyai nama Syahri itu. Itu kan bagus. Yang punya nama tu, yang ada tu, yang memiliki nama Syahri. Siapa? Wak Boba.
Edward Pratama ni siapa ni, Tom? Assalamualaikum Bang Hadi, izin bertanya, saya Edward dari Jakarta. Saya sudah ikuti video Abang Hadi, alhamdulillah sangat mencerahkan. Mungkin semua yang Abang Hadi sampaikan adalah konsep ketauhidin dan sebenarnya seutuhnya. Apakah untuk pelaksanaan peribadatan di bab ma'rifatullah? Apa? Mudah sangat jawapannya live sekarang ini. Makasih. Apa kata dia? Dibilangnya lagi. Tapi orang sufi dulu-dulu. Orang sufi? Yang dulu-dulu. Ya. Boleh hidup tanpa makan, cuma minum air selama setahun. Iya. Syekh Syekh Abdul Abdul Qadir. Qadir. Boleh, tapi jangan terus tak makan tak minum. Hal keadaan sufi ni bukan maknanya kita ni tak makan tak minum dalam syariat. Perlahan-lahan. Mula-mulanya kita jangan makan haiwan, jangan makan yang berdarah, jangan makan yang pandai kahwin, jangan pandai yang ada najis, jangan ada makan yang pandai ada nafsunya, yang boleh berkahwin, yang boleh beranak, yang boleh berkata-kata, bercakap, berbunyi, jangan, yang boleh bergerak. Nah, selepas tu kita makan yang tak dibakar. Makan yang tak dimasak. Apa itu makan yang tak dimasak tu? Buah-buahan, makan yang tak kena api, buah kurma, buah anggur, buah apple, buah-buah saja. Buah kelapa muda, minum airnya, makan buah kelapanya. Terus itu selama 100 hari. Boleh. Tapi bukan terus tak makan. Itu bukan dapat ilmu. Masuk kubur. Pelan-pelan ya. Masa suluk kan kita kan tak makan. Tak minum. Tuhan ingin tahu dari arah manakah roh itu keluar ketika azal kita sudah sampai. Dari manakah roh itu keluar ketika azal kita sudah sampai. Roh tak boleh keluar. Roh tak boleh berpisah dengan jasad. Jadi yang keluar dari badan kita ni, dari jasad ni nyawa. Roh tak boleh keluar. Roh tak boleh keluar. Roh selamanya tak akan berpisah dengan jasad. Nyawa ni dia sama dengan roh ke? Nyawa lain. Nyawa itu bungkusnya roh. Roh tadi kan meliputi jasad. Roh itu meliputi jasad. Kalau jasadnya sudah tak ada, roh tadi? Roh masih ada. Hancur. Iya. Kalau hancur tubuh ni, hancur jasad ni, lebur jasad ni, jasad ni, disitulah berpisah jasad dengan roh. Barulah roh itu meninggalkan jasad. Semasa mati, semasa kita ni dinyatakan mati, meninggal, itu roh masih ada lagi. Dia tahu dia dimandikan, orang ramai datang tu dia faham, dia lihat, dia dimasukkan ke dalam liang lahat tu dia faham, dia tahu tu. Jasad ni apabila dinyatakan mati sampai sudah hukum Allah kepadanya, dia masih faham lagi. Orang ramai, orang datang, siapa yang kapankan dia, siapa yang solatkan dia, siapa yang sembahyangkan dia, siapa yang bawa dia pergi ke kubur. Ya. Dia tahu, itu kan dia masih bersama roh lagi. Jasad tu kan masih ada lagi. Kalau berpisahnya bila? Gimana nih Bang tadi Bang kalau udah berpisah? Kalau jasad tu sudah hancur dimakan tanah. Sudah membusuk dia, sudah habis. Terpaksalah roh ini meninggalkan jasadnya. Terpaksa. Sebab jasad sudah lebur, sudah hancur. Bang yang kayak dibakar itu juga lah Bang. Mati dibakar.
Zaini dari Kuala Lumpur. Ini Zaini. Waalaikumsalam. Kan ada yang matinya dibakar. Itu dia nak memisahkan dengan ruhnya. Dibakarnya. Waktu dia mati, dia ada apa namanya itu, dia faham, dia yakin, dia percaya macam mana kembali kepada Tuhan. Dibakarlah jasadnya ni. Jasadnya dibakar. Yang roh ni kan meliputi jasad. Roh ni kan meliputi jasad. Jadi kalau dibakarnya jasadnya ni sampai habis jasadnya ni, nak tak nak, roh ni mestilah terpisah. Tapi bukan bermakna apabila dia mati, dia sudah tak lagi ada siksaan. Itu tak mengurangi dosanya. Tak mengurangi dosa. Dibakarnya macam mana pun dalam dunia ni, apabila dia nak lari dari ketentuan Allah, dia nak lari dari hukuman Allah, tak boleh. Nanti kami jadikan lagi, kami bagi utuh lagi, kami sempurnakan lagi jasadnya. Dihancurkan lagi, disiksa lagi. Sudah habis tu, jasad tu sudah hancur dah lebur, dijadikan lagi. Tak susah Allah menjadikan jasad kita ni. Bukan bermakna kita bakar ni sampai habis tulang-tulang kita ni jadi abu. Nanti boleh jadi lagi. Ada itu dia dalam Al-Quran tu Allah sebutkan, kami akan bentuk lagi jasad kamu. Kami akan utuhkan lagi. Kami akan kembalikan jasad kamu untuk menerima azab daripada Allah, untuk disiksa. Apabila disiksa, merasa tak? Apabila menerima siksa, merasa tak? Kalau merasa tu ada roh tak? Berlaku itu siksa kubur yang mati dibakar? Iyalah. Walaupun dia matinya dibakar, dia sampai habis jadi abu pun, siksa tu masih tetap ada. Kan roh yang merasakan. Kasihan pun ini. Kasihan rohnya. Itulah perkara jasad ni berbuat salah, nafsu ni berbuat salah, jiwa ni berbuat salah, jasad ni berbuat salah, roh yang merasakan. Dalam dunia ni siapa yang merasakan? Roh lah. Ada roh lah makanya boleh melihat. Ada roh lah makanya boleh mendengar, boleh merasa, boleh berjalan, boleh berkata-kata, boleh berfikir. Kalau tak ada roh, mana boleh buat apa-apa. Jadi apabila kita di dalam kubur pun kita menerima siksa, maknanya roh masih ada tak? Roh tu tak boleh berpisah dengan jasad sampai di yaumil mahsyar, sampai ke neraka, sampai ke surga. Jasad roh tu tak mau berpisah, tak boleh berpisah. Ikut terus. Sebab ada tak merasakan nikmatnya surga tu? Merasakan tak nikmatnya surga? Rasa tak? Maknanya ada roh kan tidak? Itulah yang Maha dikatakan tu, roh dengan jasad ni tak boleh berpisah. Itu sudah ketentuan Allah. Malaikat tak boleh cabut roh. Bukan malaikat yang pasang roh. Nyawa ni bagaimana? Nyawa tu bungkusnya roh. Nyawa bungkusnya roh. Bungkusnya roh ni maksudnya mana tu? Pakaiannya roh. Nyawa ni dibungkus nafas. Nyawa dibungkus nafas. Jadi apabila nak ditarik nyawa ni, nak dibuka nyawa ni, mesti dibuka nafas ni dulu. Kalau tak, nyawa tak boleh keluar. Roh ni bisa ketukar tak, Pak? Roh mana boleh ditukar? Tukar. Karena roh ini enggak suka sama jasad ini. Tak boleh. Satu jasad, satu roh. Tak boleh ditukar ganti. Aku tak nak jasad ni, aku tukar jasad yang lain. Tak ada. Tak boleh tukar-tukar. Satu jasad, satu roh saja. Kau ingat ni kereta apa? Kalau motor boleh tukar-tukar, tak suka boleh beli tukar motor lain ya. Tapi nyawa boleh bertukar. Nyawa boleh bertukar-tukar. Jiwa boleh bertukar-tukar.
Manusia jiwanya jiwa iblis, manusia jiwanya jiwa setan, manusia jiwanya jiwa jin, boleh. Manusia jiwanya jiwa hewan, jiwa binatang. Kalau roh tak boleh masuk sana masuk sini. Roh tak boleh masuk ke satu roh tak boleh masuk, satu jasad tak boleh ada dua roh. Satu jasad tak boleh dua roh. Satu jasad, satu roh sahaja. Satu akal, satu penglihatan, satu pendengaran, satu perkataan, satu gerak, semua satu. Adapun dua mata ni, satu di kiri, satu di kanan. Bukan dua mata ni, satu. Mata ni satu saja. Telinga ni satu saja. Ada di kiri, ada di kanan. Tengoklah masa kita ni mengantuk. Mata kiri mengantuk, mata kanan tak ngantuk kah? Mata ni satu. Adapun dua mata ni, mata zahir, mata batin, mata halus. Itu maksud mata ni dua. Itu pun satu juga. Batin dan zahir ni satu. Telinga kanan, telinga kiri, dua kah? Satu, ada di kanan, ada di kiri. Kalau yang kiri kata Allah, yang di kanan kata Allah juga. Sebelah kanan dengar Allah, sebelah kiri dengar Muhammad kah? Tak. Yang kiri dengar Muhammad, yang kanan dengar Muhammad. Yang kanan dengar Allah, yang kiri dengar Allah. Tak berbeza. Kalau nyawa keluar, ke mana pergi nyawa? Nyawa tu dia tak akan macam mana ya? Dia tak ke langit, tak ke bumi nyawa tu. Bergantung kepada amalnya lah. Nyawa ni dia tak akan ke langit dan tak akan ke bumi. Ya. Perbuatan tangan kiri atau perbuatan kanan atau seluruh tubuh lah, itu pertanggungjawabannya di masing-masing, Bang. Misalnya tangan kanan kan buat baik, yang menerima perbuatan kanan, gitu. Itu gimana maksudnya? Syariat. Perbuatan tangan kanan Kan setiap ini ada pertanggungjawabannya. Adalah. Yang menerima Jasad lah. Yang merasakan sakit tu jasad. Tempat merasakan sakit tu kan jasad. Tapi rasa tu ruh. Rasa tu rahsia. Dan soalan adakah umat Nabi Adam sampai umat sekarang ni yang mati itu adakah masih lagi disiksa kubur hingga kiamat? Siksa kubur itu tidak akan pernah berhenti apabila kita belum mendapatkan rahmat dan hidayah Allah, belum mendapatkan keampunan daripada Allah. Selagi Allah belum mengampunkan kita, iaitu daripada amal jariah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berguna, anak yang saleh, Allah tak akan bagi ampun siksa kubur itu. Sampai kiamat pun masih lagi disiksa, masih lagi menerima siksa itu. Tak akan berhenti. Sesiapa yang matinya dalam kuburnya mendapat siksa, mendapat kiparat apapun perbuatannya, tidak akan diampunkan, tidak akan berhenti sampai kiamat pun, kecuali mendapatkan ampunan daripada Allah, daripada amal jariah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh. Jadi anak yang soleh lah yang boleh menolong, yang mendoakan ibu bapanya yang disiksa di dalam alam kubur itu. Dan amal jariah lain daripada itu tak boleh. Apabila mati anak cucu Adam, maka
terputuslah segala amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama, amal jariyah, amal yang tak putus-putusnya. Sadaqatul jariyah, ya. Yang kedua, ilmu yang berguna, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang betul, ilmu yang tidak sesat, yang tidak menyesatkan. Yang ketiga, anak yang beramal soleh, yang beramal baik, yang ilmunya baik, yang ilmunya betul, yang ilmunya tak sesat, lagi menyesatkan. Dialah yang mendoakan ibu bapanya sehingga terlepaslah dari azab kubur, azab yaumil masyar, dan azab akhirat. Okeylah, dah 1 jam lebih ni. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok kita jumpa lagi. Apabila ada sumur di ladang, bolehlah saya menumpang mandi. Bila ada umur panjang, insya-Allah kita berjumpa lagi.